Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, siapa lagi kalau bukan Sehistrozi dalam e-tuition online subjek Bahasa Melayu tingkatan 2 KSSM. Okey, so terima kasih. Saya ucapkan ribuan, jutaan, ratusan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi lagi luangkan masa dengan Sehistrozi pada hari ini untuk kita belajar mengenai bahasa Melayu pada hari ini, okey? So, siapa yang baru masuk macam biasalah, tolong subscribe. Siapa yang belum subscribe lagi, channel e-tuition, tolong subscribe dan kasih like satu untuk video ni, sudah semestinya. So, jangan lupa juga untuk orang kata follow setiap social media yang ada dekat e-tuition. Sepertinya kita ada yang pertama, kita ada Instagram, okey, kita ada Facebook, kita ada Twitter, dan kita ada grup Telegram. So kalau korang nak tanya apa-apa jenis soalan yang korang tak faham, okey, mengenai apa-apa subjek, okey, tentang matematik ke, tak tahulah 2x tolak 3 tambah K sama dengan 2x. Kalau tak faham soalan tu, korang tulis atau screenshot soalan tu dalam bentuk gambar dan korang boleh hantar dalam grup tersebut, dan nanti tutor e-tuition yang free insyaAllah, okey, kita orang akan jawab ataupun akan bantu korang menjawab soalan tersebut. Okey, itu janji tutor e-tuition. Okey, so selain itu juga macam biasa, macam mana korang masuk kelas ni melalui website e-tuition, tolong sebarkan link website e-tuition ni dekat kawan-kawan korang semua supaya ramai lagi boleh masuk. Okey, ramai lagi boleh masuk website e-tuition dan kita boleh mengimarahkan lagi kita punya kelas pada hari ini. Okey, boleh tak dekat situ? So, terima kasih. Untuk pengajaran kita pada hari ini, saya dah sediakan bahan. Macam biasalah, bila korang masuk kelas saya Histrozi, tak pernah saya tak sediakan bahan. Okey, saya akan sediakan bahan bercetak, bahan bacaan, nota dan sedikit latihan yang berkaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini dekat description dekat bawah. Okey, so jangan lupa untuk tengok bahan tersebut dan jadikan panduan dan rujukan sepanjang pembelajaran kelas kita pada hari ini. Okay, so yang paling penting, ini merupakan kelas live. Kalau korang tak faham apa-apa, korang boleh terus tanya. Dan kalau tak sempat, korang boleh komen. Sebab video live ni, dia akan di-convert kepada recorded class. So korang boleh ulang kembali berulang-ulang kali. Dan kalau korang tak faham selepas ini, contoh hari ni kita live, esok korang tengok, korang tak faham, korang boleh komen dekat bawah. Okay, dan kita orang admin e-tuition dan saya sendiri akan check every comment yang ada dekat setiap video ni, dan kita orang akan bagi tahu, kita orang akan jawab persoalan-persoalan yang korang tak faham. Okay, boleh dekat situ ya. Okay, so jangan lupa juga untuk subscribe dekat tadi dekat YouTube e-tuition. Dan jangan lupa juga dekat website e-tuition kita ada satu page ni yang nama dia page Ask Tutor. Sama juga macam Telegram. Kalau korang tak faham atau korang ada apa soalan nak tanya, korang boleh terus pergi ke website tersebut dan korang boleh tanya any question yang korang tak faham. Okay, boleh tak dekat situ? Terima kasih. Okay, so jangan lupa untuk follow setiap step-step yang diberikan, okay, oleh admin e-tuition. Macam contoh kalau korang tengok live ni tiba-tiba tak nampak blur, okay, apa yang saya tulis dekat whiteboard nanti, korang boleh pergi dekat bahagian setting dekat bawah tu, bahagian kiri ke kanan, saya tak sure, saya dah lupa. Ada satu bahagian setting, boleh tekan kat bahagian quality video, ada tekan resolution, pergi kepada 1080 ataupun 720. Ikut capacity handphone dan juga internet di rumah kamu. Okay? Boleh dekat situ. Jangan lupa juga sediakan bahan pen kertas untuk persediaan pembelajaran. Sebab ini bukan kelas online tetapi kita nak buat dia macam kelas fizikal. Maksudnya kalau korang tak faham, korang terus tanya, saya akan jawab. Okay? Kalau saya jawab, kalau korang saya tanya, korang terus jawab. Begitu. Faham tak dekat situ semua? Okay. So, tanpa melengahkan masa lagi, so cuba kita recap balik apa yang kita belajar minggu lepas. Masih ingat tak apa yang kita belajar pada minggu lepas? Untuk pelajar-pelajar tingkatan 2, siapa yang tak tengok lagi video saya minggu lepas, kamu boleh tengok balik. Minggu lepas saya ada ajar mengenai kesalahan bahasa dalam
PT3 kita ada buat beberapa soalan. Okey, dalam soalan tersebut kita dah bincangkan mengenai setiap soalan sebab dalam exam untuk PT3 akan ada satu bahagian di mana kita nak tengok kesalahan-kesalahan sistem bahasa di mana kamu akan diberikan beberapa ayat dan setiap ayat itu akan ada satu perkataan, satu kesalahan penggunaan perkataan, istilah penggunaan ejaan, kesalahan ejaan, kesalahan ayat, sintaksis, morfologi dan sebagainya. Kita dah bincangkan semalam bagaimana nak menggunakan sejak, apa penggunaan, macam mana nak gunakan dari, oleh kerana, oleh sebab. Nak guna daripada ke dari. Kita dah belajar sebelum ini dan insyaAllah nanti pada kelas-kelas yang akan datang kita akan sentuh lagi mengenai kesalahan-kesalahan tata bahasa dan dalam kesalahan-kesalahan sistem bahasa. Boleh kat situ. Macam biasa saya kata bahan saya dah dapat dekat description dekat bawah. Jangan lupa untuk download bahan yang ada ini supaya korang ada bahan bacaan lanjut. Sebab apa yang saya ajar pada hari ini akan ada dalam bahan yang saya berikan dalam description kat bawah. So jangan lupa dekat situ. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. So pada hari ini kita nak belajar bahagian sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah asap bidang dalam bahasa di mana kita nak mengkaji mengenai kesalahan mengenai penggunaan ayat. Mengenai ayat, kesalahan penggunaan ayat, ayat pasif, jenis ayat, pola ayat, ragam ayat. Itu semua dalam sintaksis. Sintaksis. So hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hari ini kita akan belajar mengenai ayat tanya dan kata tanya. Mengenai ayat tanya dan kata tanya. So ayat tanya dan kata tanya ini merupakan kumpulan daripada jenis ayat. Kita ada 4 jenis ayat ataupun kita bagi 4 ragam ayat. Kita ada ayat ayat tanya, kita ada ayat penyata, kita ada ayat perintah dan kita ada ayat perintah dan juga kita ada ayat seruan. So kita ada 4 jenis ragam ayat dan saya dah ajar sebelum ini mengenai jenis-jenis ayat dan antara 4 ini hari ini kita nak fokuskan kepada satu iaitu penggunaan ayat tanya dan juga kata tanya. Boleh tak dekat situ semua? Boleh ke tidak? Boleh tak? So apa itu ayat tanya dan apa itu kata tanya? So kita tengok yang pertama dahulu ayat tanya. So apakah ayat tanya? Siapa yang tak masuk kelas saya sebelum ini, tak apa, saya terangkan semula. Apa itu ayat tanya? So kalau keluar dalam nota saya dah terangkan juga kat situ. Ayat tanya adalah apa? Ayat yang digunakan untuk menanyakan satu hal lah. Ayat atas segi bawah lah senang. Yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Dapat dekat situ? So ini adalah mengenai ayat tanya. So bila kita nak menanyakan sesuatu, kita akan menggunakan ayat tanya. Contoh ayat tanya adalah siapakah nama kamu? Dapat tak? Kita nak bertanyakan nama dia. Ataupun bila ayah nak balik? Kita nak tanya bila. Kita bertanya, bila ayah balik? Macam tu. Ataupun kamu dah makan? Contoh, kita gunakan ayat tanya. Dan lazimnya ayat tanya akan diakhiri dengan tanda soal ataupun tanda tanya. Bagaimana bentuk tanda tanya ataupun bentuk tanda soal? Bentuk tanda soal adalah macam ni, macam telinga gajah ni. Ini adalah tanda soal ataupun tanda tanya. Contoh saya buat satu ayat.
siapakah nama ibu kamu? Okey, so ini adalah ayat tanya. So, saya akan akhirinya dengan tanda soal. Ini adalah ayat tanya. Okey, so maksudnya apa-apa saja ayat yang diakhiri dengan tanda telinga gajah macam ni, kita gelar dia sebagai ayat tanya. Okey, jelas dekat situ? Kalau tak faham, kamu boleh terus tanya kepada saya, ya. Kita akan go through one by one supaya korang faham, supaya pengajaran saya lebih berkesan. Okey, dapat dekat situ? So, siapakah nama ibu kamu? Kamu dah makan? Maksud kamu dah tanya, kamu dah makan ke belum? Kamu dah makan? Ataupun boleh kamu tanya, berapakah harga buku ini? Contoh, berapakah harga buku ini? Boleh juga. Ataupun berapa bilangan saudara kamu? Ataupun berapa bilangan adik-beradik kamu? Contoh kita bertanya. Okey, dapat kat situ? So ini adalah ayat tanya yang diakhiri dengan ayat tanya lazimnya diakhiri dengan tanda soal. So itu adalah poin yang kedua, ciri yang kedua. Okey? Dan satu lagi yang kamu kena tahu, ayat tanya dibahagikan kepada dua jenis. Okey, ayat tanya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah okey, dua jenis ayat tanya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jenis yang pertama adalah ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. So apa itu kata tanya? Okey, so kamu kena bezakan antara ayat tanya yang ada kata tanya dan ayat tanya yang tak ada kata tanya. Okey, so macam nak bezakan adalah kita kena tahu dahulu apa itu kata tanya. Okey, kata tanya adalah satu kata yang selalu wujud ataupun yang lazimnya wujud bila kita nak menanyakan sesuatu hal. Kalau kamu tengok dalam nota tu, nota yang saya berikan, dekat bawah ini saya dah, okey, saya dah tuliskan itu jenis kata tanya. Okey, so saya terangkan dulu apa maksud kata tanya dahulu, okey? Okey, apa maksud kata tanya? Kita dah belajar mengenai ayat tanya. Tengok pula apa maksud kata tanya. Okey, so kalau you tengok nota yang saya tulis tadi, nota yang saya berikan kepada kamu, bacakan kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dan lazimnya kata tanya disertai bentuk penegas ka. Macam mana tu? Di bahagian hadapan ayat. Lazimnya bila kita gunakan kata tanya, kita gunakan partikel, kita beri partikel ka, dia akan duduk di bahagian depan. Okey, contoh contoh kata tanya kita ada siapa. Okey, lepas tu kita ada di mana. Okey, kita ada berapa. Okey, lepas tu kita ada bagaimana. Okey, lepas tu kita ada kenapa. Itu semua adalah kata tanya. Okey, lepas tu kita ada mengapa. Okey, dan saya lupa satu apa. Lupa selepas lupa tak satu apa. Okey, so 1, 2 dia kena ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi saya lupa tidak adalah dia kena ada 9 dia semua. So bila. Satu lagi bila. Berapa dah? Bila. Mana mana dah? Di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengapa, kenapa? Ada pun. Sebenarnya ada lah. Ini adalah contoh kata tanya. Okey? Siapa, di mana, berapa. Contoh siapa? Kamu boleh ayat yang boleh bunyi, boleh tanya ibu kamu siapa?
Contoh, ibu kamu siapa? Itu boleh jadi ayat tanya. Ibu kamu siapa? Tanda soal. Okey, itu ayat tanya. Ataupun di mana? Rumah kamu di mana? Tanda soal. Ataupun kertas ini berapa? Kertas ini harga berapa? Contoh. So, berapa? Ataupun contoh, kalau bagaimana pula dia boleh tanya macam nasi goreng ini dibuat bagaimana? Contoh, nasi goreng ini dimasak bagaimana? Lazimnya, okey, kata tanya ini boleh duduk di bahagian depan ayat ataupun di belakang ayat. Tetapi lazimnya kalau contoh kata tanya ini wujud macam ini saja, dia duduk di belakang ayat. Okey, contoh macam kamu sedih kenapa? Kamu sedih kenapa? Tetapi kalau contoh, okey, kalau contoh dia ada kah, okey, siapakah, di manakah, okey, berapakah, okey, bagaimanakah, kenapakah, mengapakah, apakah, bilakah, dan adakah. Okey, maksudnya kalau dia ada partikel kah dekat belakang, penegas kah, okey, penegas kah dekat depan ni, okey, maksudnya kata tanya ni kena duduk di hadapan ayat. Okey, contoh kalau tadi kan saya tanya, ibu kamu siapa? Nampak tak? Ibu kamu, contoh macam ni sebab ayat itu siapa Ibu kamu siapa? Okey, so dia tak ada partikel lah dekat situ Ibu kamu siapa sahaja. Okay, so ini ayat dia, ibu kamu, ibu kamu siapa? Okay, ini ayat dia. Okay, tetapi kalau dia ada kah, okay, contoh saya tambah kah dekat sini. Okay, siapakah, ibu kamu siapakah ni dia salah. Maksudnya kalau dia ada kah, siapa ni kena duduk di depan. Siapakah ni akan jadi di depan. Maksudnya kah ini, okay, dia akan membawakan kata tanya itu ke depan. Okay, so dia akan jadi siapakah ibu kamu? Dia akan jadi macam tu. Siapakah ibu kamu? Okay, so jadi ingat kalau kata tanya ini dia boleh duduk di belakang tanpa ada partikel kah. Tetapi bila ada partikel kah, dia kena duduk di hadapan ayat. Okay, mengapakah kamu bersedih? Ataupun adakah kamu setuju dengan keputusan ibu kamu? Ataupun bilakah tarikh peperiksaan SPM akan berlangsung? Ataupun apakah nama kucing kamu? Nampak tak? Okey, tapi itu kalau ada kah. Kalau tak ada kah, okey, kata tanya itu boleh duduk di belakang. Okey, contoh macam nama kucing kamu apa? Ataupun bila, okey? Tarikh pernikahan kamu bila? Contoh, okey? So itu adalah kata tanya, dan setiap kata tanya ini ada tujuan-tujuannya. Okey, apa tujuan-tujuannya? Okey, saya akan terangkan sekarang. Okey? So kalau kamu tengok dekat dalam nota saya tu, saya dah terangkan dekat situ. Okey, penggunaan kata tanya dan tujuan pertanyaan tersebut. Okey, sebab kata tanya ini, okey, dia ada tujuan pertanyaan dia. Kalau kita nak tanya benda ni, kita kena guna yang mana? Kalau kita nak tanya benda tu, kita kena guna kata tanya yang mana? Okey, dia ada dia punya orang kata klasifikasinya tersendiri mengikut tujuan pertanyaan kita. Okey, contoh macam siapa. Okey, so siapa ataupun siapakah, okey, lazimnya digunakan untuk menanyakan tentang apa. So ini adalah tujuan pertanyaan So apakah tujuan pertanyaannya? Okey, untuk siapakah, lazimnya kita merujuk kepada orang. Okey, kita merujuk kepada orang. Okey, contoh, siapakah ibu kamu? So ibu itu adalah orang. Okey, siapakah nama pengetua sekolah itu? Orang. Siapakah nama kamu? Kamu orang ke? Of course kita orang kan, kita bukan haiwan. So orang, siapakah digunakan untuk orang, manusia. Ataupun tak nak orang, kamu boleh gunakan manusia. Okey, so kamu tidak boleh guna siapakah nama kucing kamu, sebab kucing bukan orang, kucing bukan manusia. So kena guna apa. So kalau contoh
kamu bercakap dengan kawan kamu, kalau kau jumpa kucing ni kan, comelnya kucing kamu. Siapa nama dia? Tak boleh Kamu kena gunakan apa nama dia. Sebab kucing haiwan bukan manusia. Tidak boleh gunakan siapa. Siapa digunakan untuk manusia sahaja. Dengar tak? Untuk manusia saja. Faham dekat situ So untuk siapa? Bagaimana pula dengan di mana? Okey, so bagaimana penggunaan di mana? Di mana, kalau korang dah nota saya, ia menunjukkan tempat di mana ataupun mana. Okey, senang kita cakap mana lah sebab di ni kata sendi. Okey, mana? Di mana ataupun mana? Manakah? Okey. So, lazimnya ataupun maksud manakah ni tujuan dia nak bertanyakan tempat. Okey, ini adalah untuk tempat. Okey, di manakah rumah kamu? Okey, rumah kamu di mana? Okey, kamu bersekolah di mana? Okey, hospital itu terletak di mana? Abang kamu bekerja di mana? Nampak tak? Kita merujuk kepada tempat. Kita bertanyakan mengenai tempat. Di mana? Di mana rumah kamu? Di mana hospital itu? Di mana sekolah kamu? Di mana tempat kamu bekerja? Di mana kamu bersekolah? Semua itu adalah berkaitan dengan tempat. Kita gunakan kata tanya mana. Faham dekat situ semua? Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh terus straight tanya kepada saya, Rosie. Okay? So, itu berkaitan dengan tempat. Kita tengok pula berapa. Berapa digunakan untuk apa pula? Berapa kita gunakan bila kita nak bertanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bilangan. Okey, bilangan ataupun kita nak menjumlahkan sesuatu. Bilangan ataupun jumlah. Okey, berapakah bilangan buku yang kamu ada? Ataupun berapa adik-beradik kamu? Ataupun cikgu kamu ada berapa? Contoh, begitu. So kita nak tanya bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua bilangan. So bila kita nak bertanya, contoh kita tak tahu kan, okey, kita tengok dia ada banyak baju kan. So kita nak tanya dia. Kita tak boleh tanya siapakah bilangan baju kamu, tak boleh. Siapa untuk kita tanya orang? Tak boleh guna siapakah bilangan baju kamu. Sebab kita nak tanya bilangan, kita kena gunakan kata tanya yang betul, dan kata tanya betul adalah berapa. So, berapakah bilangan baju kamu? Berapakah helai baju yang kamu ada? Nampak tak gitu? Kita tanya berapa jumlah ataupun berkaitan dengan bilangan ataupun jumlah. Okey? Faham kat situ? So, bila kita nak bertanya tentang jumlah, apa-apa saja yang berkaitan dengan jumlah bilangan, bila kita nak mengira sesuatu, kita guna berapa. Berapa wang yang kamu ada? Berapa harga kertas ni? Berapa yuran persekolahan kamu? Berapa girlfriend yang kamu ada? Contoh. Berapa girlfriend yang kamu ada? 1. Kamu jawab 1. Itu contohnya lah. Nak tanyakan bilangan ataupun jumlah. Okey, bagaimana pula dengan bagaimana? Bagaimana pula dengan bagaimana? Okey, so bagaimana, kata tanya bagaimana lazimnya digunakan, kalau kamu tengok dalam nota saya dah tulis, digunakan untuk menerangkan tentang cara. Cara sesuatu perkara itu dilakukan. Bagaimana kamu belajar setiap hari? Maksudnya orang tu tanya, kita bertanya tentang cara seseorang itu belajar setiap hari. Atau bagaimana kamu memasak nasi goreng ini? Contoh. Okey, kamu masak nasi goreng kan, masak makanan ke kan? So bagi kamu makan, sedapnya kamu masak. Bagaimana cara kamu masak masakan ini? So dia tanya, cara kamu masak macam mana? Cara, way. Okey, cara kamu masak macam mana? Bagaimana cara untuk menjadi pelajar yang cemerlang? So dia tanya cara untuk jadi pelajar yang cemerlang. Okey? Faham dekat situ? Ia berkaitan dengan cara. Bagaimanakah? Okey? Bagaimana? Okey? Rasa? Okey, rasa Faham dekat situ? Ada apa-apa soalan? Jangan lupa saya cakap, terus komen dekat live chat. Saya akan jawab, saya akan reply setiap komen korang. Okey? Dan jangan risau mengenai itu semua. Okey? Okey, so seterusnya tadi saya terangkan tentang cara. Okey, seterusnya kita tengok pula kenapa. So kenapa ini selalunya digunakan untuk apa?
kenapakah? Kenapakah digunakan untuk apa? Kenapa menunjukkan tentang sebab. Okay, sebab terjadi sesuatu perkara. Kenapa dia buat begitu? Kita tanya, kenapa? Apa sebab dia buat macam tu? Kenapa kamu menangis? Okey, kamu tanya, okey, bila kamu tengok adik kamu menangis kan? Kenapalah kamu menangis? Ataupun kenapa kamu menangis? Ataupun kamu menangis kenapa? So kita tanya, bila kita tanya kenapa, so kita nak tahu sebab. Okey, sebab kenapa dia menangis? Sebab dia menangis mesti ada sebab dia. So kita tanya sebab dia menangis sebab apa? Kita tak boleh tanya bagaimanakah kamu menangis? Tak boleh, sebab bagaimana cara. Kita tak tanya dia menangis macam mana. Kita tanya sebab dia menangis, bukan cara dia menangis. Nampak tak kat situ? So penggunaan kata tanya ini sangat penting. Okay, so kenapa berkaitan dengan sebab. Okay, sebab sesuatu perkara itu dilakukan ataupun sebab sesuatu perkara itu terjadi. Okay, faham dekat situ semua? So itu berkaitan dengan sebab. Okay, boleh dekat situ semua? Okay, so seterusnya mengapa. Mengapa ini dia adik-beradik kepada kenapa. Okay, maksudnya mengapa dan kenapa ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebab. Mengapalah kamu gembira? Ataupun mengapakah kamu menangis? Asyik menangis kan? Ataupun mengapa kamu marah dengan saya? Mengapakah sebab dia mengapakah kamu melayan saya sebegini? Contohnya. Dapat dekat situ, so kita cari sebab. Okey, sesuatu perkara itu terjadi. Sama ada kita guna kenapa ataupun mengapa. Okey, dapat dekat situ. So itu kenapa dengan mengapa ni sama Apa pula penggunaan kata tanya apa? Apa ini dia banyak. Apa ini dia boleh guna sama ada dia berkata tentang benda, perkara, hal, binatang ataupun tumbuhan. Okey, binatang ataupun tumbuhan. Benda, perkara, hal, binatang ataupun tumbuhan. Lazimnya pertanyaan apa ini sering digunakan. Apa nama kucing kamu? Ataupun apakah nama kucing kamu? Ataupun perkara, apa yang kamu bincangkan dengan dia tadi? Contoh perkara atau hal ataupun binatang ataupun benda. Contoh kamu duduk dalam gelap kan? Apa yang aku pegang ini? Apa yang aku pegang ini? Ataupun kalau kamu tengok, kamu beli apa tadi? So kita nak tanya benda. Kamu beli apa tadi? Apakah yang kamu beli tadi? Nampak tak? Okey, bertanya tentang benda, perkara, hal, binatang dan juga tumbuhan. Okey, bagaimana dengan bila? Bila digunakan untuk menandakan waktu. Okey, kalau ada nota saya tulis. Bila digunakan untuk masa ataupun tempoh masa. Masa ataupun tempoh masa ataupun waktu. Okey, dia katanya bila kelas Cikgu Ahmad ini nak habis. Contoh kita tanya tempoh masa. Ataupun bila waktu peperiksaan ini akan bermula. Ataupun bila tarikh hari lahir kamu. Contoh kita tanya tarikh bila. Berkaitan dengan tarikh, berkaitan dengan masa, berkaitan dengan tempoh masa. Bila. Okey, dapat dekat situ. So seterusnya adalah ada. Okey, dan penggunaan ada ataupun adakah ini adalah bila kita nak tanya mengenai seseorang tu bila kita nak bertanya mengenai dia setuju ataupun tidak. Okey. Okey, dia setuju ataupun tidak. Okey, atau boleh antara contoh ayat dia, adakah kamu menerima saya sebagai suami kamu hingga ke akhir ayat. Contohnya kan orang bertanya, nak terima ataupun tak nak terima, setuju ataupun tidak. Adakah kamu faham dengan apa yang saya ajar pada hari ini? So kamu setuju ataupun tidak? Kalau kamu setuju, kamu fahamlah. Kalau kamu tak setuju, kamu cakap tidak. Lazim itu. Dia berkaitan dengan pertanyaan bila kita inginkan jawapannya adalah setuju ataupun tidak. Adakah kamu suka dengan masakan saya pada hari ini?
Ataupun adakah masakan ibu kamu enak? Contoh, adakah masakan di kantin seenak masakan ibu kamu? So dia tanya kamu, kalau kau makan dekat kantin sekolah, sedap tak macam apa yang mak kamu masak dekat rumah? Kalau kamu cakap sedap, kamu setuju. Kalau kamu cakap tak sedap, kamu tidak setuju. Itulah penggunaan adakah. Okey, dapat dekat situ. So ini adalah kata tanya dan tujuan penggunaan kata-kata tanya ni. Dan pastikan kalau kamu nak menulis ayat tanya, kamu gunakan kata tanya yang betul. Okey, kata tanya yang betul mengikut tujuan pertanyaan kamu. Okey, so itu dan ini semua adalah ayat tanya dengan kata tanya. Sebab apa? Sebab digunakan kata tanya. Bagaimanakah? Berapakah bilangan adik kamu? Berapakah bilangan abang kamu? So ini adalah kata tanya dengan kata tanya. Okey, bagaimana pula dengan ayat tanya tanpa kata tanya? Kamu jangan fikir, ayat tanya mesti kena ada kata tanya. Kalau tak ada kata tanya, tak boleh. Kalau tak ada kata tanya, maksudnya ayat itu bukan ayat tanya. Bukan. Okey, bukan. Ada ayat tanya yang tanpa kata tanya. Maksudnya kamu boleh bertanya tanpa menggunakan perkataan-perkataan kata tanya. Tanpa menggunakan pun, kamu boleh gunakan ayat tanya. Contoh macam apa? Saya bagi contoh satu. Okey. Sebelah atas ni lah. Okey, contoh. Kamu sudah makan? Nampak tak? Bila mak kamu tanya kan, kamu balik sekolah kan? Kamu dah makan? Ataupun adik dah makan? Nampak tak? Adik dah makan. Ada tak diguna mana-mana kata tanya kat sini? Tak ada. So adakah ini tidak dianggap sebagai ayat tanya? Tidak. Ini masih lagi dianggap sebagai ayat tanya. Cuma ianya adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, dapat tak? Dia tak menggunakan siapa, mana, berapa, bagaimana, kenapa, mengapa, apa, bila dan ada. Tidak menggunakan ini, tapi ianya boleh jadi ayat tanya. Contoh lain kita ada, kerja rumah awak belum siap. Contoh. Kerja rumah awak belum siap. Contoh, kawan kamu tanya kat sekolah kan, kerja rumah kau dah siap? Kerja rumah awak sudah siap? So kamu cakap tidak. Nampak tak? Kerja rumah awak belum siap. Ada tak diguna mana-mana kata tanya? Tak ada. So ini menunjukkan ini adalah ayat tanya yang tidak menggunakan tanda tanya, tetapi macam mana kita tahu ianya adalah kata tanya ataupun bukan kata tanya. Ayat tanya ataupun bukan ayat tanya adalah dengan wujudnya tanda soal di belakangnya. Sebab kalau kau tengok, saya beritahu tadi kan, ciri yang paling penting dalam ayat tanya adalah mesti mempunyai tanda soal ataupun tanda tanya. Tak kiralah dianya ayat tanya dengan kata tanya ke, ayat tanya tanpa kata tanya ke, mesti ada tanda telinga gajah ini. Okey, question mark dalam bahasa Inggerisnya, orang selalu cakap question mark ataupun tanda tanya. Question mark. Okey, faham dekat tu semua? Ada persoalan tak setakat sini? Setakat ini. Okey, saya bagi contoh lain. Okey, nasi itu ataupun meja itu rosak. Contoh. Okay, meja itu rosak. Contoh, kalau kamu ingat sekolah kan, dulu ada meja patah kan, betul cikgu datang. Kenapa ni? Meja ni rosak? Dia tanya kamu. Meja ni rosak? So dia tanya tanpa menggunakan kata tanya. So itu adalah ayat-ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya. Okey, faham dengan situ semua? Faham ke semua? Okey, so sekarang kita akan tengok. Ini yang paling penting. Kamu dah tahu mengenai penggunaan ayat tanya. Kamu dah tahu mengenai apa itu ayat tanya dan apa itu kata tanya. Dan bagaimana kita nak gunakan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Kita dah tahu tadi. Yang paling penting, mana-mana ayat tanya, tak kira tanpa ataupun dengan kata tanya, kamu kena ada tanda soal.
Okey, dan kata-kata tanya yang kita belajar tadi adalah seperti ini. Siapa, mana, berapa, bagaimana, kenapa, mengapa, apa, bila dan ada ini mesti digunakan mengikut tujuan pertanyaan mereka masing-masing. Kamu tidak boleh tanyakan cara dengan menggunakan kata tanya siapa. Sedaplah makanan kamu ini. Siapa kamu buat? Siapa atau siapakah? Contoh kamu tanya, bagaimanakah cara kamu buat nasi goreng ini? Tapi kamu guna siapakah cara kamu membuat nasi goreng ini? So tak boleh. Kamu kena gunakan bagaimana. Tidak boleh gunakan siapa. Sebab bunyinya akan jadi lain, maksudnya akan jadi salah dekat situ. Okey? Ada faham semua? Ada apa soalan setakat ini nak tanya? Okey? Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh terus pergi dekat description pula. Kamu boleh pergi dekat bahagian comment section dekat bawah. Kamu boleh terus komen. Kalau tak faham, saya akan terus reply komen kamu. So jangan risau dekat situ ya. Okey? Boleh semua? Ada boleh? Okey. Kalau ada boleh, kita akan tengok bagaimanakah penggunaan ayat tanya dan kata tanya ini dalam exam. Okey? Lazimnya, dia akan keluar sama ada di bahagian A kertas 1 ataupun bahagian B kertas 1. Bahagian A kertas 1 dia akan biasalah bulat-bulat, soalan objektif. Dia akan tanya, dia akan bagi tempat kosong, dia akan bagi kamu siapakah, manakah, bilakah. So kamu pilih je. Bagaimanakah sesuatu ayat itu digunakan untuk kata tanya yang betul. Okey, itu untuk bahagian A. Senang sebab kamu dah ada jawapan. Okey, cuma pilih je yang mana yang betul. Contoh dia bagi tempat kosong, nama ayah kamu. Okey, so dia akan pilih kawak apakah, siapakah, bilakah, adakah. So kamu tak boleh cakap bilakah nama ayah kamu. Salah. Bila untuk menandakan masa. So dia tanya tempat kosong, nama ayah kamu. So sudah semestinya ianya adalah siapa. Okey, dapat dekat situ. So itu untuk bahagian A. Untuk kertas 1 bahagian B pula, dia akan keluar dalam bentuk soalan struktur di mana dia akan bagi kamu ayat tanya. Okey? Dia akan bagi kamu ayat penyata sebab lazimnya satu yang kamu kena tahu bila kita bertanya. Okey, bila kita bertanya sesuatu dekat seseorang kan? Okey, kita bertanya. Okey? Bilakah tarikh perkahwinan kamu dengan Ishak contohnya? Okey? So, lazimnya ayat bila kamu tanya, okey, dekat seseorang yang ditanya tersebut akan balas balik dengan ayat apa? Bila kamu tanya dengan ayat tanya, seseorang yang ditanya tersebut akan membalas kembali pertanyaan kamu dengan ayat penyata. Itulah kaitan antara ayat penyata dengan ayat tanya. Lazimnya ayat penyata ini akan dibalas, okey, akan dibalas kepada ayat tanya. Contoh, bila ditanya, bilakah tarikh perkahwinan kamu dengan Ishak? Okey, so bila kamu dah ditanya macam tu, kamu akan jawab. Tarikh perkahwinan saya dengan Ishak adalah pada 28 Februari 2043. Contoh, so itu ayat penyata. Nanti mengenai ayat penyata, kita akan belajar pada kelas yang berikutnya nanti mengenai penggunaan ayat penyata, jenis-jenis ayat penyata, apa kata-kata, ada tak kata penyata, kata penyata tak ada kata penyata tapi kita ada tanda noktah, tanda titik dan sebagainya. Okey, so itu adalah ayat penyata. Okey, dan kamu kena tahu bila kita bercakap tentang ayat tanya, ianya akan dibalas kembali dengan ayat penyata. So dalam exam lazimnya untuk kertas 1 bahagian B, dia akan bagi kamu contoh 6 ayat penyata. Okey, so maksudnya ayat jawapan lah. So kamu kena tulis balik apa contoh ayat tanya yang sesuai digunakan untuk ayat penyata tersebut. Okey, so maksudnya macam ni lah kalau senang. Kamu diberikan jawapan, okey, 6 jawapan, okey, ayat jawapan. So kamu kena tulis balik soalan untuk ayat tersebut. Contoh dia akan bagi, contoh dekat sini Ayat yang pertama dekat belakang ni, cuba kamu tengok, okey. Dekat belakang ni saya dah tunjuk contoh, okey, bentuk exam berkaitan dengan ayat tanya dan kata tanya yang akan ditanya dalam PT3. Okey, dia akan tanya, dia bagi satu ayat penyata, Perdana Menteri Malaysia ialah Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. So itu ayat penyata. So macam mana kamu nak membuat ayat tanya berdasarkan ayat penyata tersebut? So macam mana cara dia adalah first kali
kamu kena tengok kata tanya yang sesuai digunakan dahulu. Okey, so kalau kamu baca balik ayat penyata ni, Perdana Menteri Malaysia ialah Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Tun Haji Abdul Razak. So ianya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebab ke, bilangan ke, jumlah ke, benda ke, masa ke, cara ke, tempat ke. So kalau kamu tengok balik ayat penyata yang pertama ini, Perdana Menteri Malaysia ialah Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, berkaitan dengan orang, manusia, sebab Datuk Seri Najib adalah orang, Datuk Seri Najib adalah manusia. So kena gunakan kata tanya siapakah. Okay, so kalau digunakan kata tanya siapakah, so ayat tanya dia akan jadi macam mana? Jawapan dia akan jadi macam kat bawah tu. Dia akan jadi siapakah nama? Okay, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Dia akan jadi macam tu. Okay, siapakah Perdana Menteri Malaysia, dan jangan lupa tanda soal. Okay, jangan lupa tanda soal. Itu yang paling penting. Okay, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Okay, so itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pencuri itu telah ditangkap pada pukul 7 pagi tadi. So ini ayat penyata. So macam mana kita nak wujudkan, nak bina ayat tanya berdasarkan ayat penyata ni? Macam saya cakap, tengok balik kata tanya dan tujuan pertanyaan. So ada tak tujuan pertanyaan ni berkaitan dengan ayat penyata ni di dalam ini? So kalau menengok yang bergaris tu dia cakap pada pukul 7 pagi tadi. So pada pukul 7 pagi tadi dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada sebab ke? Merujuk kepada tempat ke? Merujuk kepada setuju atau tidak? Ataupun merujuk kepada cara? Tidak, dia merujuk kepada masa dan tempoh masa. Sebab 7 pagi tadi, 7 pagi adalah masa. So ianya kena guna bilakah. Okay, so bila guna bilakah, okay, kamu kena buat ayat dia berbunyi bilakah pencuri itu telah ditangkap. Bilakah pencuri itu telah ditangkap? Tanda soal, jangan lupa. Okey, bilakah pencuri itu telah ditangkap? Ataupun kalau kamu tak nak guna kah, kamu boleh guna juga pencuri itu telah ditangkap bila. Pun boleh, tanda soal. Macam saya cakap tadi, kalau tak ada kah, siapa ini boleh duduk di belakang ataupun di depan ayat tanya. Okey, boleh dekat situ semua? Ada persoalan setakat ni? Okey, so tengok yang seterusnya. Semua murid SMK Mutiara akan menghadapi peperiksaan di Dewan Wawasan. So, ayat penyata ini berkaitan dengan apa? Macam saya cakap, tengok balik kata tanya dan apa tujuan pertanyaan ini. Okey, so tengok balik. Semua murid SMK Mutiara akan menghadapi peperiksaan di Dewan Wawasan. So, ini berkaitan dengan orang ke? Ada semua murid? Dia berkaitan dengan sebab ke? Berkaitan dengan masa ke? Berkaitan dengan bilangan jumlah ke? Tidak. Okey, kalau tengok di belakang-belakang itu, konteks ayat ini berkaitan tentang tempat. Okey, berkaitan dengan tempat. Okey, so bila kita cakap tentang tempat, ianya berkaitan dengan manakah? Okey, so dia akan jadi di manakah semua murid SMK, bukan Jelapang Jaya, semua murid SMK Mutiara akan menghadapi peperiksaan. Itu jawapannya. Siapakah? Di manakah semua murid SMK Mutiara akan menghadapi peperiksaan? Itu jawapannya. Okey, boleh tak? Okey, tengok yang seterusnya. Okey. Ya, saya akan melakukan tugas itu. Ya, saya akan melakukan tugas itu. Itu ayat penyata tu. So, dia berkaitan dengan apa? Bila dia cakap ya, maksudnya dia setuju. Ya. So, dia berkaitan dengan tempat ke? Bilangan ke? Benda ke? Ataupun sebab? Tidak. Dia berkaitan dengan setuju ataupun tidak. Sebab dia cakap ya. Ataupun ya ataupun tidak. So, dia perlu menggunakan kata tanya adakah. So, ayat ni akan berbunyi, adakah anda akan melakukan tugasan itu? Itu jawapannya. Adakah anda akan melakukan tugasan itu? Ya, saya akan melakukan tugasan itu. Ataupun tidak, saya tidak akan melakukan tugasan itu. Itu jawapan. Setuju ataupun tidak. Seterusnya, tengok kamu tengok soalan nombor 7. Keadaan nenek saya sihat. Itu berkaitan dengan, okey, dengan cara. Okey, dengan cara
berkaitan dengan cara. So dia kena gunakan sihat berkaitan dengan cara. Okey, cara. Okey, cara. Okey, nenek dia sihat atau tidak? Yes. Okey, bagaimanakah keadaan nenek kamu? Itu jawapan. Okey. Tengok yang nombor 8. Dalam kotak ini ada hadiah. So dia berkaitan dengan apa? Sebab cara bilangan tempat orang masa tidak. Bila kita ada hadiah di belakang itu, maksudnya dia bermaksud dengan ada, bermaksud dengan benda, apa. So apakah, okey, di dalam kotak ini? Itu jawapannya. Okey. So saya rasa sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tengok balik video ni. Okey, dan jangan lupa juga untuk kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam topik yang lagi menarik untuk kita bincangkan bersama dengan Sri Histrozi dalam Bahasa Melayu Tingkatan 2 KSSM. Okey, itu saja. Bye semua. Kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.